Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sedang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat yang cukup besar artinya dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan selepas kematian. Nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat melakukan amalan-amalan yang saleh, yang semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga memberi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Nikmat tubuh badan, nikmat akal yang waras dan seumpama dengan dia. Moga-moga dengan nikmat yang diberikan itu kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi pada pagi ini kita akan berbincang berkaitan dengan sifat tawadu. Sifat tawadu ataupun bagaimana kita nak menyemai, kita nak menanam dalam diri kita sifat yang cukup besar, sifat yang agung, sifat yang terpuji, iaitu at-tawadu. Perkataan tawadu ini, sidang penonton yang dihormati sekalian, diambil daripada perkataan bahasa Arab wada'a, asalnya wada'a. Kita letak bawah itu, kita letak sesuatu itu disebut wada'. Kemudian apa makna tawadu'? Tawadu' ini mempunyai beberapa pandangan ataupun beberapa konsep. Cuma mudah bagi kita untuk kita memahami. Ia digunakan dalam bahasa Melayu dengan arti orang yang mempunyai sifat rendah hati. Orang yang mempunyai sifat rendah hati. Ada orang menggunakan sebagai rendah diri, tapi yang seelok-eloknya kita gunakan rendah diri dia. Dan untuk lebih memahami lagi, ia adalah sifat yang berlawanan dengan sifat ataupun sikap bangga diri ataupun hebat diri, sombong dan seumpama dengan dia. Jadi yang tu kita lebih mudah memahami. Lawan, perkataan lawan bagi orang yang mempunyai sifat bangga diri, hebat diri, sombong, lawannya itu adalah insya-Allah tawaduk. Perkataan tawaduk ini adalah daripada bahasa Arab dan kita lihat disebut oleh ulama yang kata tawaduk itu adalah ridal insan bimanzilatin duna ma yastahiqhu fadluhu wa manzilatuhu. Ini pandangan ulama. Jadi untuk lebih kita memahami dia punya kata dasar ataupun kata asas tawaduk dalam bahasa Arab, iaitu seseorang itu reda dengan suatu keadaan, reda dengan suatu keadaan yang duna ma yastahiqu fadluhu wa manzilatuhu, yang mungkin tak sesuai bagi dia. Dengan kelebihan, dengan kedudukan dia itu mungkin tidak sesuai, tapi dia ambil ataupun dia duduk, dia mempunyai sikap sifat yang sebegitu. Itu maknanya seolah-olah kita nak faham tawaduk ini, dia rendahkan sedikit hati dia itu. Walaupun dia mempunyai kemampuan untuk memiliki ataupun bersifat dengan sifat yang biasa itu, tapi dia rendahkan hati dia. Ini tawaduk. Perkataan tawaduk.
Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi peringkat pertama ini kita memahami apa yang diartikan dengan tawaduk, dan tawaduk ini berbeza dengan kita rasa hina diri. Ya, hina diri ini satu sifat ataupun sikap yang macam negatif. Hina diri. Dia lebih kepada tazallul. Tazallul ni bukan tawaduk. Sebab tazallul ni dia hina diri dia, dia rasa diri dia macam tak guna, dia rasa diri dia tak ada faedah. Sedangkan tawaduk adalah sifat yang mulia, sifat yang seseorang itu bila dia memiliki sifat ini, dia rasa maknanya diri dia dengan sifat, dengan sikap yang tenang, sifat yang tenang, sikap yang maknanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasa bangga, tidak merasa menghina diri dia, keadaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai manusia. Jadi itu perkara yang pertama berkenaan dengan makna ataupun konsep tawaduk. Kemudian perkara yang kedua, bagaimana ataupun kedudukannya ataupun kedudukan sifat tawaduk ni dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat-ayat yang berkaitan dengan tawaduk ini. Berkenaan dengan tawaduk ini. Antaranya yang mungkin saya boleh baca sepotong ataupun dua ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid maknanya rendahkan janahak. Janahak ini kalau burung sayap. Kalau kita manusia ini maknanya tangan kita. Jamb kita ini. Liman ittaba'aka minal mu'minin. Bagi mereka yang mengikuti kamu wahai Muhammad di kalangan orang yang beriman. Jadi waqfid janahak ini turun tangan, kita kata turun tangan, artinya rendahkan diri kamu, rendahkan hati kamu bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini adalah kinayah, perkataan waqfid janahak adalah kinayah yang memberi arti rendah diri ataupun tawaduk kepada apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita jumpa dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Maidah Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin." Syahid adalah dalam ayat adzillatin 'alal mu'minin. Adzillah maknanya tawaduk. Di kalangan orang beriman ini, dia rasa diri dia itu maknanya orang sahabat-sahabat lain ini lebih baik daripada dia. Dia bukan menghina diri dia. Kita sebut dia tawaduk. Dia ada rendah hati dia. Sidang penonton yang dihormati sekalian, baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang lebih mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang nak disebut oleh Allah di sini, Allah tidak melihat harta kamu, Allah tidak melihat tubuh badan kamu, bentuk kamu, tetapi Allah melihat siapa di kalangan kamu yang lebih hebat ataupun lebih tinggi takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan dengan tawaduk? Karena manusia ini tidak bertawaduk, yakni dia sombong, dia bongkak, dia rasa diri dia hebat. Maknanya bagi diri dia, dalam diri dia itu dia adalah manusia yang hebat, dia adalah manusia yang perlu dipandang oleh masyarakat. Sedangkan Allah tak tengok daripada aspek itu. Allah melihat siapa yang terbaik di kalangan kamu, yakni siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut,
fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan jangan sekali-kali kamu rasa diri kamu hebat. Fala tuzakku anfusakum, yakni wala tamdahuha wala tafqaru biha. Jangan kamu rasa bangga dengan diri kamu. Mungkin kamu kaya, mungkin kamu hebat, mungkin kamu macam tu macam ni. Tapi Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Maknanya siapa yang lebih mulia, Allah lebih mengetahui. Kemuliaan yang Allah tengok aspek mana adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian. Kemudian kita melihat beberapa hadis yang menjelaskan sifat takwa, sifat tawaduk ini. Sifat yang cukup mulia, sifat yang cukup baik. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku apa yang Allah minta, yakni an tawadhu. Maknanya nak kena ada sifat tawadhu ini. Kamu ada sifat tawadhu. Sampai peringkat mana? Hatta la yafqar ahadun ala ahad. Jangan ada rasa di kalangan kamu ni bangga atas kawan dia yang lain. Jangan ada sifat al-fakhr, rasa bangga. Bangga pun tak apa nak, memang tak boleh dah. Apatah lagi sombong bongkak. Sifat yang asal daripada iblis dan juga syaitan. Wala yafqar ahadun ala ahad. Wala yabghi ahad ala ahad. Maknanya kadang-kadang kerana sombong, kerana bongkak, seseorang itu dia melampaui batas terhadap saudaranya yang lain. Ini Islam. Sedang penonton yang dihormati sekalian, Islam, bagaimana Islam menjaga sistem masyarakat ini supaya masyarakat yang terdiri daripada individu ini berada dalam keadaan baik. Dengan ada sifat tawaduk ini, cuba tengok, la yafqar ahad ala ahad. Tak ada seorang pun rasa lebih daripada yang lain. Jadi bila tidak ada rasa lebih, tidak akan berlaku ataupun sukar untuk berlaku, dia panggil benda-benda yang tak elok kerana kezaliman, penindasan dan seumpama dengan dia. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Rawahu Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW sebut, harta yang kamu berikan itu, sedekah yang kamu keluarkan itu tidak mengurangkan apa-apa daripada harta kamu. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tambah kepada seorang yang bersifat pemaaf, melainkan Allah akan bagi kepada dia kemuliaan. Maknanya orang yang pemaaf ini, Allah akan bagi kepada dia sifat izzah, sifat mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu yang bertawaduk. Tak ada manusia yang bertawaduk kepada Allah dan juga bertawaduk dengan manusia ini, melainkan Allah akan angkat darjat dia. Allah akan angkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan yang Allah bagi kepada mereka yang bersifat dengan sifat tawaduk. Sidang penonton yang dihormati sekalian, baik.
Itu adalah perkara yang kedua di mana kedudukan tawaduk di dalam agama ini ataupun di dalam Islam. Kemudian kita pergi kepada noktah yang ketiga, iaitu bagaimana kita nak menyemai, kita nak menanam sifat ini dalam diri kita. Di mana kita nak bermula untuk kita hiasi diri kita ini dengan sifat tawaduk. Pertama sekali, tidak ada asas yang lebih besar untuk bersifat ataupun bersikap dengan tawaduk ini melainkan iman. Melainkan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya asas sifat tawaduk ini, asas yang paling utama adalah iman dan juga takwa. Kenapa kita sebut iman dan juga takwa? Kerana orang yang bertawaduk adalah orang yang jaga iman dia, jaga sungguh-sungguh ni, dan juga jaga takwanya. Orang yang tidak bertakwa, dia tidak bersifat tawaduk. Maknanya orang yang tak bertakwa ni maknanya orang yang melakukan perkara-perkara yang tak baik, melakukan maksiat, melakukan dosa dan seumpama dengan dia. Bagaimana mereka boleh menghiasi diri mereka dengan sifat tawaduk? Kalau kita kata mungkin dia sifat tawaduk juga walaupun dia maksiat, yang ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalilnya? Yang pertama sekali, kalau penonton ataupun sidang penonton dengar daripada awal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala panggil manusia ni, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin. Allah panggil siapa? Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Jadi sebab tu saya katakan asas yang pertama yang perlu kita tanam dalam diri kita adalah al-iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ayat yang saya dah bacakan tadi, fala tuzakku anfusahum, dengan kamu banggakan diri kamu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih takwanya. Jadi maknanya asas kepada tawaduk ini adalah iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak bertakwa maknanya orang yang telah melakukan maksiat, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT ataupun meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah SWT. Jadi itu orang yang tak bertakwa. Bagaimana dia nak melakukan sifat yang tuntutannya ini lebih tinggi daripada tawaduk. Jadi sebab itu asasnya kita nak kena perkemahkan diri kita dari segi iman, dari segi sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah orang yang bertakwa dan orang yang beriman, dia boleh meningkatkan lagi ataupun dia boleh menjadikan diri dia orang yang amat tawaduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka ad-darul akhirah, negeri akhirat itu, itulah negeri akhirat yang kami, yakni Allah, jadikannya lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi mereka yang maknanya la yuriduna 'uluwan fid dunya ini, fil ardi ini, mereka tak mau ataupun mereka tidak menginginkan al-'ulu, ketinggian. Maknanya di dunia ni orang yang maknanya 'ulu, orang tinggi, orang besar. Di dunia maknanya mereka adalah orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk wala fasadan. Mereka orang tawaduk ini tak melakukan kefasadan, kerosakan,
wal 'aqibatu lil muttaqin, balasan bagi orang yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini poin saya yang pertama, bagaimana kita nak menyemai sifat tawaduk dalam diri kita. Yang pertama sekali, jagalah iman kita, jagalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu asas. Jadi kalau orang kata adakah orang tawaduk ni dia tidak bertakwa, dah. Mana adakah orang yang tidak bertakwa, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, bolehkah dia jadi orang yang tawaduk? Kita sebut tak boleh. Dalam bab perkara yang dia buat, sebab orang yang melakukan dosa ini dia telah melakukan satu perkara yang ulu, dia rasa sombong. Sebab dia rasa sombong, maka dia tinggalkan arahan Allah yang wajib buat dan dia melakukan amalan ataupun perkara yang diharamkan buat. Jadi dia rasa sombong. Ini yang kita nak kena jaga. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, dia telah melanggari perintah Allah. Dia telah melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Maknanya manusia ni, innal insana la yatgha, dia akan buat benda-benda yang tagha, benda yang maksiat, benda dosa, melampaui batas. Bila dia melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa diri dia besar dah, diri dia cukup dah, diri dia kaya dah. Jadi mana dia rasa diri dia dah kemah, dah hebat, maka dia akan melakukan kerosakan dan juga kefasadan. Ini poin kita. Maknanya tak akan berlaku orang yang tawaduk pada masa yang sama dia adalah orang yang melakukan taghut, melakukan dosa. Orang yang sentiasa melazimi maksiat, dia bukan orang yang tawaduk. Mungkin dia buat tawaduk, itu persoalan lain. Tapi di sisi Allah, asas utama dalam tawaduk ini adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara yang maknanya tawaduk dia tidak boleh kontra dengan iman dan juga takwa. Saya ulang balik ayat yang cukup penting. Allah kata, tilka darul akhirah, yakni itulah negeri akhirat, negeri akhirat yang kami, yakni Allah jadikan untuk orang yang tidak menginginkan uluwan. Maknanya dia tak tonjol, tak rasa diri dia hebat, tak rasa diri, tak sombong di bumi ini ataupun di dunia ini, dan juga tidak melakukan kefasadan, wal 'aqibatu lil muttaqin. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu perkara yang kita nak kena jaga. Asas yang pertama dalam semayan ataupun dalam usaha kita nak menjadikan diri kita orang yang bertawaduk, kita nak kena kemahkan iman kita, kemahkan takwa kita ni, tambah hari demi hari, terutamanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sebagai latihan kepada kita untuk kita jadikan diri kita ini orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang boleh memberi semangat ataupun memberi, yang membantu kita untuk lebih bertawaduk adalah kita berinteraksi dengan manusia ini seperti mana kita nak, maknanya amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Maknanya kita interaksi dengan orang, kita berhubung dengan orang ini, dan seperti mana kita nak maknanya kita melakukan terhadap orang lain lah, kita buat amalan terhadap orang lain seperti mana kita nak orang buat kepada kita. Jadi kalau kita nak orang cakap elok-elok dengan kita, samalah juga kita nak kena cakap elok-elok dengan orang lain. Kalau kita nak orang maknanya jangan sombong dengan kita, samalah juga
kita tidak boleh sombong dengan orang yang lain. Jadi maknanya kena setimpal. Apa yang kita tak mau orang sombong dengan kita, kita tak mau orang rasa hebat diri lebih daripada kita rasa tunjukkan act dia. Samalah juga kita kena buat perkara yang sama terhadap orang lain. Sebab sama-sama kita ni adalah insan, manusia. Jadi biarlah sama antara kita dan juga orang lain. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, menjelaskan ayat ini, saya bacakan ayat Quran, saya rasa kali ketiga saya bacakan ayat ini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sesama kita ni tidak ada yang lebih melebihi antara satu sama lain melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang boleh membantu insya-Allah dalam proses kita nak menjadikan diri kita orang yang tawaduk, satu sifat yang cukup mulia adalah at-tafakkur fi aslil insan. Kita berfikir berkaitan dengan diri kita dan juga diri manusia ini. Baik. Manusia ni rasa sombong, sifat yang berlawanan dengan tawaduk. Rasa sombong, rasa hebat diri sebab apa? Kemungkinan salah satunya dia tak fikir betul-betul asal kejadian diri dia. Sedangkan kejadian diri kita yang kita ni nak rasa sombong, kita nak rasa bongkok, kita nak rasa lebih daripada orang lain ni, kejadian kita sebenarnya tidak ada apa-apa pun. Maksud saya daripada kejadian yang Allah sendiri sebut dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran supaya manusia ni melihat kejadian dia, kejadian manusia itu yang Allah jadi. Yang Allah jadikan itu sebagai zalil, sebagai asalnya daripada apa? Allah kata min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Inilah kejadian, nama dia Fir'aun kah, mereka tu rasul kah, siapa pun manusia ini insya-Allah kecuali Nabi Adam, daripada Nabi Isa alaihissalam, yang lain-lain itu ataupun dan juga Hawa, beberapa orang ni, kecuali yang ni, yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut iaitu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Nutfah daripada setitis air mani. Maknanya itu kejadian kita. Kejadian kita. Bagaimana bila dah lahir di ke bumi ini, kita bongkak, kita sombong, kita tidak ada sifat tawaduk, sedangkan asal adalah kejadian kita ini adalah sama. Kemudian tengok lagi Allah kata summas sabila yassara. Keluar ke mana? Jalan yang Allah permudahkan. Daripada titisan air yang hina itu berkumpul di rahim seorang ibu, kemudian keluar melalui jalan yang telah ditetapkan. Itu makna summas sabila yassara. Sidang penonton yang dihormati sekalian, faja'alnahu sami'an basira. Keluar dalam keadaan lemah, kemudian kami, yakni Allah, jadikan baginya penglihatan, jadi bagi kepada dia pendengaran. Itu kejadian kita yang sepatutnya manusia ni tengok, dan tak sepatutnya berlaku bongkak, sombong. Kerana kejadian kita ni adalah sama-sama apa? Sama-sama zalil, amat hina, amat lekeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama, Ibn Hibban, ulama hadis, wa kaifa la yatawada man khuliqa min nutfatil madharah. Bagaimana seseorang itu dia tak boleh bertawaduk? Maknanya bagaimana seorang itu rasa sombong sedangkan dia dicipta daripada nutfah madhirah, daripada zarah setitis air mani yang bercampur mani lelaki, mani perempuan. Kemudian wa akhiruhu ya'ud ila jifatin khadhara. Kemudian selepas ni
Maknanya daripada itu asal kejadian manusia. Lepas tu lahirlah manusia ini, daripada bayi jadi besar, akhir sekali ada yang akhir jifatan khazara, akan jadi yang terkaku, terbujur. Khazara amat hina. Kemudian wahwa bainahuma yahmilul azara. Maknanya antara kedua-duanya itu, dia kehidupan dengan kematian ini, daripada awal sebelum mati kita ada rasa mulia, sedangkan dalam diri kita ni ada kekotorannya. Ada kekotoran. So bagaimana manusia ni rasa diri dia mulia, sedangkan awal, pertengahan dan juga akhir nanti kita adalah bukan makhluk, bukan maknanya orang yang mulia, orang yang perlu kita rasa bangga diri, sombong diri, sebab asal kejadian kita adalah keadaan yang macam tu, dalam keadaan mahin ataupun hina. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi itu perkara yang ketiga yang insya-Allah boleh membantu kita untuk bersifat dengan sifat tawaduk, bersifat dengan sifat tawaduk dengan melihat kejadian kita ini daripada awal. Kemudian perkara yang keempat, ma'rifatul insan qadrahu, yang boleh membantu kita untuk lebih bertawaduk adalah kita mengetahui kadar kemampuan manusia. Jadi kadar kemampuan kita diri sendiri, kita ni pun nak terawanah sangat. Jadi manusia, kalau sehebat-hebat manusia, dia ada kadar yang tertentu. Dia ada kadar yang tertentu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu ini berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita keadaan kita ini. Kamu bukannya hebat sangat. Bukan maknanya kamu boleh goncangkan bumi ini. Kamu maknanya dari segi tinggi kehebatan kamu itu boleh menyaingi jibal, gunung ganang dari segi tingginya. Kita tahu macam inilah kita. Kadar kita ni, kemampuan kita amat terhad. Jadi tak ada satu aspek yang boleh menjadikan kita ni sombong. Kalau kita berjalan rasa hebat terang mana pun, kan terang mana sebenarnya. Cuba lihatlah manusia-manusia yang begitu sombong. Cuba tengok Fir'aun, cuba tengok Namrud. Walaupun dia rasa diri dia hebat, tapi kadar kemampuannya setakat tu, sampai masanya dia akan tinggalkan kekayaan dia. Kalau dia rasa bangga dengan diri dia kuat, akhir sekali mati kelemasan. Akhirnya mati dalam keadaan hina dina. Jadi saudara-saudari, sidang penonton yang dihormati sekalian, kadar kemampuan manusia ni amat terhad. Kalau kita tengok diri kita sendiri pun samalah juga. Satu peringkat kita lemah, daripada awal lemah, makin kuat sampai satu peringkat kita akan makin lemah. Mungkin daripada awal tu kita lemah, makin kuat sampai satu peringkat yang kata kuat umur 30, 25, 30, kuat terang mana pun ada kelemahan dia. Apatah lagi mari peringkat umur yang lanjut ini, kita akan rasa sakit sana, sakit sini. Dan sememangnya manusia ni kadar kemampuannya itu adalah amat terhad. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ini perkara yang realiti yang kita boleh tengok diri kita. Bagaimana manusia ini rasa sombong dalam keadaan diri dia sebenarnya adalah dia rendah. Dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lain ataupun perkara yang kelima yang boleh membantu kita untuk kita menyemai dalam diri kita ni sifat tawaduk, sifat rendah hati ini adalah
dengan mengingati al-amrad, kesakitan, penyakit-penyakit, kelaparan dan juga musibah-musibah. Apa yang saya maksudkan di sini, sidang penonton yang dihormati sekalian, cuba lihat orang yang sombong, orang yang besar, orang yang apa-apa, yang diri dia rasa hebat. Kita tengok diri dia terutamanya bila diuji dengan kesakitan, diuji dengan perkara-perkara, dengan penyakit dan sebagainya. Cuba kita tengok, tidak ada manusia yang masih waktu itu rasa sombong. Semuanya muka dia itu muka nampak, kalau dalam bahasa kampung dia kata nampak beleh lah. Nampak beleh, walaupun dia itu orang yang sombong ketika mana sihat, segar, bugar ni, tapi bila main dengan penyakit, kita ni maknanya ada manusia yang dizalimi. Orang yang dizalimi tengok orang yang menzalimi, orang yang zalim ini, orang yang sekarang ni dia sakit, kita tengok pun kesian. Kita tengok pun kesian. Jadi yang saya nak sebut di sini adalah dengan mengingati penyakit-penyakit, keadaan-keadaan yang tidak baik itu, menjadikan diri kita ni orang yang tawaduk. Itulah maknanya keadaan orang yang tawaduk ini di sisi Allah, dia akan rasa macam tu. Tengok orang yang Allah SWT timpa kepada dia penyakit. Jadi rasa muka pun nampak suram, muka pun nampak orang sebut nurse ataupun jururawat sebut apa pun dia ikut. Sebab apa? Ini adalah sifat orang tawaduk. Bagaimana mungkin orang yang macam ni ditimpa penyakit yang teruk, tak kisahlah apa-apa jenis penyakit. Adakah dia masih lagi rasa sombong diri dia? Jururawat suruh minum ubat, makan ubat, dia ikut kepala angin dia tu. Dia tak boleh buat macam tu. Dia mesti ikut nasihat doktor, nasihat jururawat, agar dia dapat hidup seperti mana biasa. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi yang kita nak ambil adalah saranan supaya kita tengok keadaan bala itu, maka itulah yang sepatutnya dimiliki oleh kita. Maknanya hati ketika mana Allah timpa kepada seseorang itu bala, musibah, penyakit dan kelaparan dan seumpama dengannya, keadaan itulah yang perlu kita share, yang perlu kita rasa, dan perlu ada makna tawaduk kita itu kepada kita mempunyai sifat tawaduk dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian yang terakhir untuk pagi ini, yang keenam, tathhir qalbi. Maknanya cara yang keenam untuk kita membantu diri kita supaya mempunyai sifat tawaduk ini, tidak lain dan tidak bukan, perlulah kita ini tathhir, sentiasa membersihkan diri kita, hati kita terutamanya, dengan amalan-amalan yang baik, dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran dan seumpama dengan dia. Jadi makin kita dekat diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton yang dihormati sekalian, maka makin insya-Allah kebarangkalian kita itu nak bertawaduk, kita rasa makin dekat kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, makin kita rasa hina diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makin kita bertawaduk ataupun sifat rendah diri kita, rendah hati kita kepada Allah dan juga dalam kehidupan kita seharian. Jadi sebab itu orang yang tawaduk ini mempunyai hati yang cukup bersih. Sebab dia tidak ada unsur-unsur nak bangga diri dengan orang. Dengan Allah, orang yang bertawaduk adalah orang yang melakukan apa saja perintah Allah SWT. Manakala dengan manusia yang lain, dia tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik kepada mereka. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian noktah yang terakhir yang akan saya sebut adalah ciri-ciri ringkas ataupun kita sebut tanda-tanda secara ringkas bagaimana seseorang itu mempunyai sifat tawaduk. Ini noktah saya yang terakhir, yang keempat. Jadi kita nak tengok secara ringkas apa tanda-tanda orang yang tawaduk ini. Yang pertama sekali, orang yang tawaduk ini, yang pertama sekali adalah yaqbalu al-haq mimma ja'a bih.
dia akan terima semua kebenaran yang datang kepada dia. Walaupun kebenaran ini kadang-kadang pahit. Walaupun pahit. Orang kata amalan ni tak betul, Syekh. Amalan ni amalan yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Menyalahi apa yang ada dalam sunnah. Semak balik, oh memang benda ni adalah, katalah sebagai, maknanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi SAW, menyalahi syariat. Walaupun dia amal lama dah, akhir sekali dia tinggal. Sebab apa? Orang yang tawaduk, dia melihat kepada kebenaran. Dia tak tengok siapa yang mari, dia tengok kebenaran. Walaupun yang mari ni, yang bawa datang itu nas itu, kebenaran itu, orang yang dia tak suka, tapi dia boleh terima. Sebab al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah daripada Tuhan kamu. Tapi sebaliknya, orang yang sombong, ini kita boleh nampak dengan jelas. Orang yang sombong, bagaimana sifat dia, sikap dia, bila kawan dia mari satu dalil ataupun kebenaran, oleh kerana dia sombong, dia tak sanggup terima kebenaran itu. Terutamanya orang yang dia tak suka, maka dia tolak. Sedangkan apa yang dia tolak itu adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini beza antara orang yang mutawadhi, yakni orang yang tawadu dan juga orang yang sombong. Orang yang tawadu, dia terima kebenaran walaupun kebenaran itu datang daripada, tak kisah dia tak tengok orangnya, dia tengok al-haq, itu kebenaran. Baik, itu perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, ataupun tanda yang kedua, al-mutawadhi' yahtarim nas. Orang yang mutawadhi' ini dia mutawaduk. Orang yang bertawaduk, dia amat-amat menghormati orang lain. Ini. Dia amat menghormati orang lain dan juga menghargai mereka. Wa yu'arrif lahum fadlahum, dan juga dia mengakui kelebihan mereka. Ini sifat orang yang tawaduk, ataupun tanda orang tawaduk ini, dia adalah orang yang amat menghormati orang. Tak kisah orang ni orang besar ke, orang kecil ke, dia amat menghormati orang dan juga menghargai mereka. Wa yu'arrif lahum fadlahum, menghargai kelebihan yang ada pada orang lain. Jadi maknanya dia tidak membezakan. Jadi kalau orang kaya, dia amat menghormati. Orang miskin, dia tak hormat dah. Tak macam tu. Orang yang bertawaduk ini, dia sentiasa menghormati orang. Kemudian yang ketiga, orang yang bertawaduk ini la yatlub sana'an nas wa la yahrus alaihim. Mereka ini tidak mengharapkan pujian orang. Dia tidak mengharapkan pujian orang dan dia tidak usaha untuk dapatkan pujian itu. Orang tak puji dia pun tak apa, tak ada masalah apa. Sebab apa yang dia hendak adalah redha Allah Subhanahu wa taala, bukan redha manusia. Kemudian tanda yang keempat adalah orang yang tawaduk ini yarji' 'anil khata' in tabayyana khata'uhu. Maknanya ini kehebatan orang yang tawaduk ini, iaitu kadang-kadang timbul apa yang dilakukan itu silap. Jadi orang teranglah ini kesilapan ni, ini kesilapan. Maka dia tidak ada masalah untuk maknanya terima pandangan orang. Dia mengakui itu kesilapan dia dan juga mengucapkan terima kasih. Maknanya ashkar wa ashkar man a'lamahu bih. Dia amat berterima kasih kepada mereka yang ajar ataupun yang tunjuk ajar dia. Orang yang tawaduk itu juga la yajidu li nafsihi fadlan ala ahad. Ini penting. Orang yang tawaduk ini dia tidak mendapati, maknanya dia tak rasa diri dia itu lebih daripada yang lain. Ini kelebihan. Maknanya orang kadang-kadang orang puji dia. Orang puji dia tak rasa apa, dia hanya alhamdulillah. Segala pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita tengok orang-orang yang baik ini sedang penonton sekalian, apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah. Orang puji dia,
Mungkin sebab dia bantu orang, main bulan puasa sini, derma sana, derma sini. Orang kata lah terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Tapi dia menasabkan segala pujian itu alhamdulillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang amat-amat tawaduk. Saya ulang balik, la yajidu li nafsihi fadla. Dia tak rasa diri dia hebat. Pandangan orang terserahlah, pandangan orang berbeza-beza. Kita rasa masya-Allah dia ni bagus derma, malam-malam tarawihnya dan amalan-amalan yang lain. Tapi bagi dia alhamdulillah, segala puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, begitu juga orang yang tawaduk ini la yatlub al-ulu 'ala al-khalq. Dia tak minta mengharapkan tinggi. Nak rasa diri dia hebat atas makhluk yang lain. Ini kita nak kena jaga. Maknanya jangan ada di kalangan kita rasa diri dia tinggi dan juga minta supaya diangkat, dihormati oleh manusia. Bila kita suka kepada ketinggian yang macam tu, kemasyhuran dan seumpama dengan dia, maka dibimbangi kita nak kepada dunia ni terlebih. Maknanya kita nak lebih daripada dunia. Akhir sekali kita melakukan perkara-perkara yang tak baik. Sebab ini berdasarkan ayat yang saya bacakan sebentar tadi, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Ketinggian yang kita maksudkan di sini adalah di segi dunia. Kalau ada manusia yang belajar tinggi, dapat ilmu, jadi orang yang baik, ulama, tinggi juga, tapi tinggi yang sebegitu maknanya dia adalah orang yang makin dekat kepada Allah Subhanahu taala. Yang kita maksudkan di sini uluwan, yakni dengan ada kemegahan, dengan ada kedudukan itu dia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ini kita tak mau macam tu. Maknanya orang yang tawadu la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Sidang penonton yang dihormati sekalian, tanda yang seterusnya al-mutawadhi, orang yang tawadu ini la yahrus ataupun la yahrisu 'ala syuhrah wadh-dhuhur. Dia tak suka sangat kemasyhuran ini. Ini pun kita nak kena jaga syuhrah. Syuhrah, kemasyhuran, glamour. Nak dipandang oleh masyarakat, itu ini dan sebagainya. Satu riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin sidang penonton pernah baca hadis ni, ada insya-Allah dalam Riyadhus Shalihin. Hadis berkenaan dengan kita sebut sebagai Wais Ibnu Amir Al-Qarni. Hadis ni hadis yang terkenal. Dia adalah sayyid tabi'in, orang tabi'in sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di Yaman, Nabi berada di Madinah. Baik. Uwais ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita kepada Umar Al-Khattab. Wahai Umar, ini secara ringkas saja. Wahai Umar, kalau kamu jumpa Uwais ini, maka kamu minta supaya dia minta ampun kepada Allah untuk kamu. Karena doanya itu doa yang mustajab. Itu kata Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab pun selepas kewafatan Nabi, selepas kewafatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, duk tengok siapa yang kata Uwais ni, yang doanya ini dimakbulkan oleh Allah SWT, mustajabud doa. Baik, habis cerita, saya ringkaskan, jumpalah Sayyidina Umar dengan Uwais. Jadi oleh kerana Rasulullah minta kepada Sayyidina Umar supaya bila jumpa Uwais ni minta ampun kepada Allah untuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta lah. Akhir sekali Uwais ni nak pergi ke Kufah. Bila nak pergi ke Kufah, kata Sayyidina Umar, maukah aku tulis sikit
recommend aku ataupun nak cerita, ini Uwais, orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hebat. Lalu kata Uwais ni, ini yang kaitan dengan tajuk kita. Qala akunu fi ghabra'in nas ahabba ilayya. Uwais kata dia tak mau macam tu. Tak payah tulis wahai Sayyidina Umar, tak payah tulis. Aku nak jadi orang yang akunu fi di'afihim wa akhlaqihim, maknanya jadi orang yang biasa-biasa saja. Macam lo ni lah. Sedangkan Nabi SAW sebut doanya itu adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ini adalah Sayyid At-Tabi'in, orang yang begitu hebat. Walaupun kehidupannya biasa, walaupun doanya mustajab, tapi keadaan dia macam tu. Kalau di masyarakat kita hari ini, Allah kalau macam ni, dia jadi kelam habis, orang pakat mari. Sedangkan Uwais, dia tak mau apa-apa recommend, apa-apa tanda apa-apa, dia nak jadi orang yang orang biasa saja, orang biasa. Begitu juga apa yang berlaku pada Abdullah ibnu Mubarak. Sidang penonton yang dihormati sekalian, datang untuk ambil air nak minum. Bila nak minum ni, jadi bila minum mungkinlah ramai orang tolak sana tolak sini. Sedangkan Abdullah bin Mubarak ni orang yang faqih, imam, orang yang hebat. Jadi manusia, masyarakat, orang yang minum bertolak, yang ada pada waktu itu tak kenal dia. Akhir sekali macam itulah, ramai-ramai tu. Maka apabila keluar daripada kawasan minum air itu, qala li, Abdullah bin Mubarak berkata kepada kawannya, mal aish illa hakaza, inilah kehidupan. Kehidupan, yakni orang yang tidak dikenali, dia akan jadi macam itulah, akan ditolak, akan tertolak, akan pergi sana, jadi macam bola. Jadi orang yang tidak dikenali. Sedangkan orang dalam Islam ini, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita perlu menghormati orang lain. Kita perlu menghormati orang lain dengan cara kita letakkan ataupun suburkan, semaikan dalam diri kita sifat tawaduk, sifat rendah hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang seterusnya, al-mutawadhi' la yuhibbul qiyam an-nas lahu 'inda qudumihi aw baina yadayhi. Yang pentingnya maknanya dia tak suka orang terlalu menghormati dia. Maknanya terlalu menghormati ni sampai berdiri, bila dia datang orang berdiri, ataupun bila berjalan dia depan orang belakang. Ini orang yang mutawadhi', dia tidak suka keadaan yang sedemikian. Jadi dia boleh buat dengan sendiri, dia sentiasa maknanya kalau orang fakir, miskin, panggil kenduri, panggil jemput dia tidak ada masalah bagi untuk menghadiri majlis-majlis orang yang biasa ini. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi itu sebahagian daripada tanda-tanda al-mutawadhi', orang-orang yang bertawaduk. Cuma yang jelas di hujung, di akhir ini, sidang penonton yang dihormati sekalian, maknanya kita boleh jumpa sifat tawaduk dalam diri manusia ini. Yang paling jelas, yang paling seronok, yang paling maknanya mudah kita fahami adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca sirah, kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal sehinggalah habis, insya-Allah, makna sampai ke kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa sifat tawaduk ini dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan boleh kita jadikan sebagai contoh untuk kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas barang kelemahan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.